Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, hadis yang berikutnya ialah fadlullah ta'ala wasi'atu rahmatih. Fadlullah ta'ala wasi'atu rahmatih, kelebihan Allah subhanahu wa ta'ala dan keluasan rahmatnya. Wa an Abi Dzarin radhiyallahu an anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Qala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Inna lakum bikulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah wa amri bil ma'rufi sadaqah wa nahyi an munkarin sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr? Qal ara'aytum law wada'aha fi haram akana alaihi wizr? Kadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajr. Rawahu Muslim. Daripada Abi Dzar radhiyallahu an. Abu Dzar kita dah sebut dalam hadis yang lepas tentang latar dia. Anna nasan min ashabi Rasulillah, bahawa sekumpulan manusia ataupun sekelompok orang daripada ashabi Rasulillah, daripada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ni dari segi istilah kita dah sebut hari itu, iaitu man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata alal iman. Siapa yang jumpa dengan Nabi, beriman dengan dia dan mati di atas iman. Kalau jumpa dengan Nabi, Abu Jahal pun jumpa orang. Man laqiyan Nabi, kena syarat pertama sahabat ni kena jumpa Nabi. Jumpa sudah, tak tengok pun tak apa, kena jumpa ya. Sebab ada sahabat yang jumpa Nabi tapi tak tengok. Seperti siapa? Seperti sahabat yang buta, Abdullah ibnu Ummi Maktum. Dia jumpa Nabi tapi dia tak tengok. Ada orang Nabi berurusan dengan dia, Nabi hantar surat ke dia, dia balas surat ke Nabi, dia kenal Nabi, Nabi kenal dia, tapi tak jumpa, tak kira sebagai sahabat. Seperti Najasyi, Ashamah, Maharaja Habsyah, dia tak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang bila dia tak jumpa, dia tak jadi sahabat lah. Ada orang Nabi sebut nama dia, tapi Nabi tak jumpa dengan dia,
dia pun tak jumpa lah dengan Nabi. Dia tak sahabat. Seperti Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni yang Nabi sebut akan datang, sayati ilaikum Uwais, akan datang kepada kamu Uwais. Uwais, Nabi sebut tentang dia. Nabi sebut mustajabnya doanya dia dalam hadis Muslim. Nabi suruh sahabat-sahabat bila jumpa Uwais, minta supaya Uwais doa supaya Allah ampunkan dosa. Uwais tak jumpa Nabi, tapi Nabi sebut nama dia. Sebagian ahli hadis sebut Uwais tabi'i yang paling afdal, tapi dia tak dapat maqam sahabat. Kerana syarat sahabat kena apa? Kena apa? Kena jumpa, kena laqi, dia panggil liqa, kena luqya, subutul luqya, kena sabit berjumpa dengan Nabi SAW. Tengok tak tengok? Tak. Abdullah bin Maktum jumpa Nabi. Nabi tengok dia tak pernah tengok Nabi, dia buta. Tapi dia sahabat Nabi. Jumpa tak padan lah. Pasal Abu Jahal pun jumpa lah, Abu Lahab pun jumpa lah. Mesti wa amana bihi, kena beriman dengan Nabi. Beriman ni, jumpa beriman, dua syarat lah. Tapi ada juga yang beriman lepas tu jadi kafir, kufur, seperti golongan munafiqun. Zalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim. Mereka itu beriman kemudian kufur, Tuhan tutup pintu hati mereka. Abdullah bin Ubay bin Salul, ramai lagi yang murtad, termasuk yang murtad selepas Nabi wafat. Dia tak boleh, dia syarat beriman dengannya dan mati di atas iman. Yakni sampai jumpa Nabi, beriman dengan Nabi dan mati atas iman, dia sahabat. Tu ada orang abang kata Nabi duk main majlis dia kekok lerah ni. Sahabat Nabi ke depan ni? Ha? Anna nasan min ashabi Rasulillah qalu lin Nabi. Sebahagian sahabat Rasulullah kata kepada Nabi. Nabi ni kita lin Nabi dua boleh baca qiraat. Al-Asma'i dia baca kerana dia daripada naba, dia jadi Nabi, dia baca. Ada yang lain membaca dengan Nabi. Sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusuri bil ujur. Wahai Rasulullah, ahli dusur. Ahli dusur ni orang ada harta. Dhahaba ahlud dusur bil ujur, orang yang ada harta pergi dengan membawa berbagai pahala. Yusalluna kama nusalli, mereka tu semayang macam mana kami semayang. Wa yasumuna kama nasum, mereka puasa macam mana kami puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Hak ni kami tak ada. Tang semayang tu boleh lah, tang sedekah tu boleh lah, tapi tang harta ni kami tak ada. Sahabat komplain, bukan komplain tak puas hati kat bobok tu, duk fikir macam mana kami ni nak boleh pahala macam mereka juga. Kerana Quran kata wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Pada yang demikian itu syurga hak Tuhan janji itu, lumba-lumba lah orang yang berlumba-lumba. Berlumba ni berlumba ke arah buat baik. Ada orang dia berlumba benda hak tak belah baik, kacau. Masjid, orang main masjid. Orang main masjid ni ke arah nak buat baik. Tapi kadang orang main masjid nak buat kelab, kacau. Dia jadi buat masalah. Tu imam baca menangis, dia komplain, pasal apa menangis? Jadi masalah ke dia.
Tok Imam tak mai, banyak kali tak mai, bertahun-tahun tak mai, kita tukar Tok Imam. Oh, dia komplain pasal apa tukar, kesian kat Tok Imam. Lepas tu Tok Imam Tok Imam hak mai ni tak sihat tak mai, dia komplain, mana boleh Tok Imam tak mai. Hak dia berkenaan tu tak apa. Jadi dia mai nak cari masalah. Masjid tak boleh buat yang tu. Syaitan kalau pergi naik kelab senang, tapi kalau main masjid payah. Jadi masalah. Jadi dia sentiasa fikir kok mana nak pergi jadi masalah. Jadi orang bila main masjid, jangan cari masalah, nak bagi selesai. Tok Imam menangis, susah. Tok Imam baca sedap sangat, tak kena. Tok Imam baca tak tahu, suara tinggi sangat, tak boleh, dia terkejut. Mai Tok Imam baca pelan. Nak buat kedai kopi, pergi kat kedai mamak. Masjid ni tempat orang ngaji. Nabi SAW sebut, la hasada illa fi ithnain. Tidak ada hasad melainkan dalam dua perkara. Rajulun atahu Allah Al-Quran fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Nabi kata tak ada hasad dengki ni melainkan pada dua benda. Hasad ni hasad dalam bahasa lah. Hasad ni sebenarnya hasad ni dari segi bahasa dia tak elok. Apa maksud hasad? Hang hasad kat aku, maksudnya dia harap hak mana ada kat kita ni hilang. Hak tu hasad. Tapi kalau dia teringin nak jadi macam kita, hak tu kita panggil ghibtah. Ghibtah. Yang tu kita panggil ghibtah. Hak tu tak apa. Tapi bila dia tengok pasal apa dia tu kaya sangat, bila dia nak miskin, tu hasad lah. Dia tengok orang tu segak sikit, dia ni mau demam buang bagus-bagus, dia duduk serabut. Tapi kalau kata aku, kalau Allah bagi segak macam tu, alhamdulillah lah. Ini Nabi kata tak ada hasad melainkan dalam dua benda. Dalam hadis Muslim, satu orang yang Allah bagi kat dia Quran, kalau kita teringin nak jadilah, yang mana dia menegakkan Quran itu dengan baca, dengan apa, dengan mengajak, dengan apa, ana al-lail wa ana an-nahar, pagi dan petang. Kita pun tengok, kalau aku boleh baca Quran macam tu bagus. Tapi kadang-kadang bukan susah apa yang tu, mau dengan tak mau. Ada orang sampai pencen tak boleh baca Quran, lepas tu dia pulun, dia boleh kalau kata mau. Dalam sebahagian rawi, Saleh bin Kaisan dikatakan lambat dia mengaji ilmu hadis, tapi akhirnya boleh kat dia kalau kita nak baca. Kemudian Nabi SAW kata, wa rajulun atahu Allah Ta'ala malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Satu orang yang Allah Ta'ala bagikan harta kat dia, yang dia belanjakan harta tu pagi dan petang. Kita kata, kalau aku boleh kaya macam dia ni, aku ingat nak buat. Kita tanya masjid, siapa buat tu? Masjid, dia kata ada orang seorang tu, dia buat businessman. Dia kata, kalau boleh aku kaya, aku nak buat. Hak ni kita tak dan buat lagi, dapat pahala. Kalau kita sungguh ada azam lah, kok kaya-kaya sungguh kita tak buat, tak tahu lah kan. Ada orang masa awal dia kata dia nak buat lah, bila dia dapat duit sungguh dia tak buat kan. Yang ni kita kena ajak Allah Ta'ala, dia kadang-kadang dia tak bagi sebahagian harta kepada kita, dia sayang kat kita. Dia kata kalau aku dapat harta, tak tahu, aku tak pergi kerja dah, kerja duduk masjid dah. Dapat harta hilang dia. Main masjid. Sebab itu orang yang banyak pahala ni orang yang belanja buat masjid ni. Masjid, berapa orang duduk sembahyang dalam masjid ni?
Tapi kita pergi buat masjid tu, utama negeri-negeri yang tak ada masjid. Orang duk bagi kat Vietnam, Kampuchea. Boleh kata kita ada duit sikit, kita bagi sikit ke dewa. Mudah-mudahan ada bahagian ni dah. Duit kita belanja tentu habis. Hak kita makan. Tapi hak kita masuk dalam akaun akhirat, insya-Allah kekal di situ sehingga kita jumpa Allah Jalla wa Ala. Kata depa ni, Nabi jawab kat depa. Pas depa bukan komplain, depa kata Rasulullah, depa ada lebih lah. Yang ni sahabat. Kita kena faham otak para sahabat ni, tu fikiran para sahabat ni dengan cara para sahabat, dengan jangan cara kita. Abu Dzar ni, rawi ni, dia ni adalah seorang yang saleh. Tapi dia pernah minta jawatan kat Nabi SAW. Kita tak boleh fikir Abu Dzar pun gila jawatan juga. Tak. Pasal dia minta jawatan bukan kerana nak projek. Dia minta jawatan kerana dia nak khidmat lah. Kerana dia nak khidmat. Jadi dia tahu Rasulullah, tengok Rasulullah lantik. Dia baik dengan Nabi. Nabi lantik orang tu, Nabi lantik orang ni, mai orang ni, Nabi lantik, mai orang ni, Nabi lantik. Dia haduk sebelah ni, Nabi tak lantik. Dia tanya Nabi, Rasulullah, tak lantik aku ke orang lain duk lantik? Nabi kita, ya Abu Dzar, inni uhibbuka kama uhibbu li nafs. Wahai Abu Dzar, aku sayang kau macam aku sayang diriku sendiri. Innaka dha'if, kau dha'if. Wa innaha amanah, jawatan ni amanah. Wa innaha yaumal qiyamah khizyun wa nadamah, kerana di akhirat kelak merupakan kerugian dan penyesalan. Illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi ma alaih, malaikat orang yang ambil jawatanku dengan sepenuhnya dan tunaikan jawatan, tanggungjawab tu. Tu aku tak mau lantik hang tak boleh. Bahkan Nabi kata-kata jangan kenali harta anak yatim, bukan kerana dia nak curi, dia tak reti. Sekali dia salah kira, salah urusan. Kita kalau rasa kita tak boleh, kita jangan pegang jawatan tu, kita pergi pegang jawatan lain lah. Tapi jawatan Abu Dzar pun dah Nabi kata macam tu, dia tak pegang, tak ada apa. Takkah dia kecil hati Nabi tak lantik dah. Sebab tu sahabat, kita kena fikir cara dia fikir. Bila Khalid bin Al-Walid, Nabi SAW, pada zaman Nabi lantik dia kepala perang ni. Mai zaman Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar lantik dah. Mai zaman Umar, hantar surat batal dah. Khalid dia kata aku pecat lah, aku lantik Abu Ubaidah. Khalid terima surat tu, duduk medan perang ni, nak habaq tak padan tentera duduk perang nanti kejap. Habis tentera perang, dia habaq sekarang ni Umar lantik Abu Ubaidah ganti tempat aku jadi tentera macam dia. Inni la uqatil min ajli Umar wa innama uqatil min ajli Rabbi Umar. Aku tak berperang kerana Umar, aku berperang kerana Tuhan Umar. Jadi tak ada masalah. Tapi pasal apa zaman lah payah sangat nak letak jawatan. Ni cerita negeri lain, tak terlibat lah. Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun, tidakkah Allah Subhanahu wa taala telah jadikan bagi kamu apa yang boleh kamu sedekahkan? Dia tanya, Nabi tanya, takkah Allah taala dah jadi untuk kamu apa yang boleh kamu sedekahkan? Inna lakum bikulli tasbihatin sadaqah, sesungguhnya bagi kamu, bagi setiap kali tasbih, sedekah. Tasbih ni apa dah? Bukan biji tasbih tu. Tasbih apa? Subhanallah. Tapi kita kadang-kadang kita tak perasan sebab kita tak hayati. Subhanallah, 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 subhanallah. Dia tanya baca apa? Baca subhanallah. Tahulah apa dia? Subhanallah. Maksudnya maha suci Allah. Maha suci daripada kekurangan, kelemahan, segala yang lemah tu maha suci Tuhan. Suci dia daripada segala yang tidak bersifat dengan sifat uluhiyah dan rububiyah.
Jadi bila orang sebut subhanallah, subhanallah, besar, suci Tuhan. Wa kulli takbiratin sadaqah, setiap kali takbir adalah sedekah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah, setiap kali tahmid. Tahmid apa? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita ni bila kita sebut alhamdulillah ni tak cukup lagi. Hak Tuhan bagi daripada tadzak ni sampai sekarang ni nak kira tak cukup. Hak boleh kita bercakap, yang boleh kita dengar, hak boleh kita tengok, hak boleh kita makan, ada rasa. Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala. Tak dapatlah kalau kita fikir dengan kita yang kerdil ni. Haluilah kita ni nak dibanding bumi tu. Bumi pun begitu halus, bagaikan debu di cakrawala yang luas. Manusia besar mana? Kita minta, dia bagi. Dia bagi rezeki kat kita. Tak dapatlah kita nak hitung. Sebab itu Nabi SAW bila sujud, Nabi kata apa? La uhsi sana'an alaika anta kama athnaita ala namsik. Tak dapatlah aku ini nak menghitung pujian kepadamu, engkau itu seperti mana yang engkau puji dirimu. Pasal tak dapat perkataan kita. Arab kata ajazal lisan, lemahlah lidah ini untuk mengungkapkannya. Sebab itu Aisyah radhiyallahu anha cari Nabi SAW pada waktu malam, cari Nabi sujud malam, Nabi salat, Aisyah pegang kaki Nabi, terpacak kerana Nabi sedang sujud kedua kakinya. Nabi kata, Allahumma inni a'udhu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahu akbar. Sebab tu kita kena baca apa? Doa-doa Nabi ni. Allahumma inni a'udhu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung dengan redamu daripada marahmu. Wa bimu'afatika min uqubatik. Aku berlindung dengan kemaafanmu daripada hukuman. Wa bika minka. Aku berlindung denganmu daripada tindakanmu. La uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Tak dapatlah aku ini menghitung pujian kepadamu, engkau itu seperti mana yang engkau puji dirimu. Allahu akbar. Sebab tu ada manisnya zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah, dan setiap kali tahlil adalah sedekah. Tahlil apa? La ilaha illallah. Ada orang dia baca hadis ni, dah abang kita tengok ni, Nabi suruh buat sedekah tahlil. Tahlil tu maksudnya apa? La ilaha illallah. Orang Melayu yang kata tahlil tu kenuri. Ada tahlil sikit. Dia tak mana? Ha, nak pergi tahlil malam ni. Nak pergi tak nak tahlil? Tak ni pun boleh kata la ilaha illallah. Tak tahlil kenuri kata. Oh. Itu kenuri tahlil. Orang Melayu marah tu. Saya sebut dah. Tanam toge pun 2 hari danang, seminggu 3 hari boleh makan. Tanam mayat pagi malam makan dah. Macam mana? Kalau kita bagi makan kat keluarga tu tak apa, kita pergi perhabis dia pula. Wa amri bil ma'rufi sadaqah, suruh dengan yang ma'ruf sedekah. Jumpa orang suruh sembahyang sedekah. Orang ni termasuk anak kita. Abang sembahyang lagi balung, sedekah. Tanya isteri kita solat, sedekah. Kita tanya suami kita, bang sembahyang nak sembahyang sedekah. Tolong kejut suami pagi-pagi,
Bang, bangun pergi sembahyang subuh. Sedekah. Dok main WhatsApp sampai pukul 2 tak sembahyang subuh. Subuh. Siapa hak gelak, mungkin dia pemain. Kata bangun solat. Sedekah. Sedekah banyak lah lagi. Tengok orang nak parking kereta. Jangan langgar. Sedekah. Pasal itu ma'ruf. Semua ma'ruf. Seorang dia buat benda ma'ruf. Abang, cik, tong sampah tepi tu. Dia buang sampah merata. Sedekah. Jangan ingat buang sampah luar tong sampah. Boleh dalam agama? Tak boleh. Sedekah. Buruh dalam tong sampah. Sedekah. Nabi kata ma'rufin sedekah. Wa nahy an munkar sedekah. Larang daripada yang munkar sedekah. Tengok orang cakap tak kena, kita larang sedekah. Polis tu banyak buat sedekah, menang ikut-ikut. Sebab dia cegah daripada mungkar. Mudah-mudahan kalau mereka ikhlas. Kemudian Nabi SAW kata lagi, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Pada kemaluan seseorang kamu sedekah. Yang ni sahabat tak pernah dengar. Hak tadi tu okeylah. Hak ujung ni macam lain sikit. Jadi sahabat tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatuhu wa yakuna lahu fiha ajr? Wa yakunu lahu fiha ajr? Wahai Rasulullah, apakah jika seseorang kami mendatangi syahwatnya maka dia dapat pahala? Sahabat dia ingat tak ada apa mendatangi isteri. Kadang-kadang kuliah ni dia macam tak adil lah, pasal yang banyak ceramah ni ustaz kan, mendatangi isteri. Cuba abang, isteri mendatangi suami sama lah juga kan. Jadi ceramah tu bila tak adil lah, semua ustaz ceramah, jangan derhaka suami, pasal ustaz yang ceramah kan. Tapi kalau kita adil kepada gender, kita berhabaq suami jangan mengurangkan hak isteri supaya balance antara dua-dua. Dia tanya, datangi syahwat pun sedekah. Nabi kata, ara'aitum law wada'aha fil haram akana lahu wizr. Nabi tanya, kalau sekiranya dia pergi letak nafsu dia tu pada tempat yang haram, syahwat dia tu pada tempat yang haram, dapat dosa ke tak? Yang ni dia panggil qiyas. Nabi buat satu perbandingan. Kalau pergi letak kat sana haram, dosa, tak kat sini dapat pahala ke tak? Pasal artinya dia letak kat sini kerana dia tak mau letak kat haram. Kerana manusia ini semua mereka perlu untuk melunaskan nafsu ini. Mereka orang ada masalah kot, dah tua dah 80 tahun tak apalah kan. Tu pun jangan main, ada Tok Wan 75 tahun kahwin 22 tahun. Gagah tak berkelahi dalam masjid ni. Jadi kalau sekiranya dia letak ke tempat yang halal, dia letak di tempat yang haram, dia dapat dosa. Kalau dia letak tempat yang haram, tempat yang halal, dia dapat pahala tak? Nabi qiyas. Pasal apa dia pergi letak tempat halal? Sebab dia nak elakkan dia pergi letak tempat yang haram. Tapi kalau satu orang tempat halal haram sama ya bagi dia. Kira kesempatan yang ada. Kalau ada lelaki yang macam tu lah, ataupun wanita yang macam tu, maka itu tak kira dapat pahala lah. Tapi kalau dia letak tempat yang halal kerana nak mengelakkan tempat yang haram, maka dia dapat pahala. Sedekah. Fakadzalika wada'aha fil halal kana lahu ajr. Yang demikian itu jika dia letak pada yang halal, maka baginya pahala. Jadi bila orang tanya, tidak lewat, dia kata bersedekah. Itu betul lah dari segi istilah lah. Dia segan nak habaq, dia kata, awak lambat tidak? Allah, sedekah ya. Sedekah, Nabi kata sedekah, sedekah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini ada banyak fadilat ataupun faedah yang disebut dalam hadis. Nabi SAW nak bagikan satu gambaran umum agama. Pasal manusia ni tak sama keadaan dia. Ada orang dapat pahala kena sedekah duit, ada orang tak mampu sedekah duit.
Dia mampu sedekah apa? Dia mampu sedekah tasbih, subhanallah, buat baik, ringan tulang, angkat orang, tengok orang nak ni, orang masuk, orang main masjid. Okey, ni dah kosong, masuk. Sedekah. Tapi kalau dia parking kereta sampai orang lain tak boleh masuk, sedekah ke apa? Tu tolong tengok sikit. Kita ni bila kita nak parking kereta, majlis ramai macam ni nak sebut bih kan. Kita tengok sikit kereta kita tu, orang lain tak boleh masuk, bukan semua kancil. Ada juga zirafah. Jadi dia jadi kita jangan pergi duduk di tempat yang orang lain tak boleh masuk. Nabi bagi hak jalan. Nabi katakan, iyyakum wal julusa fit turaqat. Jaga-jaga kamu jangan pergi duduk kat tepi jalan. Tapi kalau sahabat nak duduk juga, Nabi suruh bagi hak jalan lah. Jadi kita pun tambah duduk atas jalan, bagi hak jalan. Kalau nak duduk tutup tepi jalan, kereta kita bagi hak jalan, bagi orang lain boleh lalu. Tapi saya nak ceritanya sedekah. Bila kita tolong apa sahaja yang memberikan manfaat pada orang, kerana orang ni macam-macam. Orang masuk syurga ni ada kena berzikir banyak, ada orang kena sedekah, ada orang masuk syurga sebab bala banyak kat dia. Pernah baca dalam hadis kan, satu orang datang, perempuan. Ibnu Abbas kata pada Atha bin Abi Rabah, dia kata, kalau hang nak tengok pada ahli syurga, fanzur ila hadhihi al-mar'atal sauda. Kalau hang nak tengok ahli syurga, tengok perempuan hitam ni. Qad atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia telah mai pada Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, inni usra wa inni la atakashaf. Wahai Rasulullah, aku ni usra. Usra ni dia macam histeria. Histeria ataupun dia macam satu keadaan di mana kadang-kadang dia ingat, kadang-kadang dia tak ingat. Boleh jadi histeria, boleh jadi juga macam autism, penyakit yang tak boleh kontrol tu. Kadang-kadang dia okey, kadang-kadang dia tak okey. Yang pentingnya dia main ni, dia bagi tahu Rasulullah, kadang-kadang dia hilang ingatan lah. Dan agama ni, dia rufi al-qalam an thalath, dia angkat pena hukuman ini, dosa pahala ni daripada 3 golongan. Salah satunya al-majnun al-maghlub ala aqlihi hatta yabra, orang yang hilang akal, yang mana akal dia telah orang yang gila lah, bahasa dia tak apa betul, otak dia tu sehingga menguasai akal dia sehingga dia sembuh. Tuhan tak tulis orang gila tu, Tuhan tak tulis. Tapi kalau kita buat-buat gila, kena tulis lah kan. Jangan buat gila ni kan. Jadi tapi orang buat gila, dia tak tahu apa. Dia kata, ya Rasulullah, ini usra wa inni la atakashaf. Wahai Rasulullah, aku usra wa inni la atakashaf. Atakashaf ni kadang-kadang bila aku lupa, terselok habis baju aku ni. Perempuan dia. Nabi SAW kata, in syi'ti fasbir walakil jannah wa in syi't da'aut laki. Kalau hang mau, kata Nabi, hang sabarlah, bagi kau syurga. Kalau tak, aku doa supaya hilang. Oh, Nabi bagi pilihan kat dia. Nabi tanya, kalau mau sabar, insya-Allah masuk syurga. Ujian Tuhan. Kalau mau, aku boleh doa supaya Allah hilangkan penyakit. Dia kata, ya Rasulullah, bal asbir. Wahai Rasulullah, aku sabar. Dia pilih sabar. Bukan Nabi suruh dia pilih, Nabi bagi pilihan kat dia. Yang ni menyebabkan para sarjana bincang, wajib ke tak wajib berubat? Dalam adakah satu orang kalau dia sanggup tahan sabar, dia tak komplain Tuhan, dia tak kacau orang lain, adakah wajib dia berubat ataupun pilihan untuk dia berubat? Tapi kalau dia sampai sakit duk kacau orang, tu dia kena pergi berubat lah kan. Tapi sarjana bincang lah hal ni, macam-macam pendapat. Tapi dia kata, ya Rasulullah, wa inni la atakashaf. Wahai Rasulullah, masalah aku ni aku tersingkap. Fada'ullah alla atakashaf.
Doa ke Allah supaya tak singkap baju aku. Kalau aku lupa pun, janganlah duk nampak aurat aku ni. Nabi doa ke dia. Jadi kalau dia lupa apa pun, dia tak tersingkap aurat dia. Nabi Ibn Abbas kata, kalau nak tengok wanita ahli syurga, tengok tu. Bukan pasal zikir banyak, pasal sabar. Pasal sabar. Bukan kita disuruh cari penyakit, tak. Kalau Allah uji kita sabar, kita redha, itu juga salah sebab manusia masuk syurga. Dalam hadis yang sahih riwayat Ibnu Majah dan selainnya, Nabi SAW kata, at-tajir as-saduq al-amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Orang yang peniaga, yang jujur, yang amanah bersama dengan nabi, para golongan siddiq dan syuhada. Di akhirat kelak, toke-toke ni boleh bersama dengan nabi tu. Pada hidup mereka ya. Bahkan bersama dengan para mati syahid. Sebab apa? Pasal as-saduq al-amin. Pasal benar dan amanah. Pasal orang nak menega ni boleh. Tapi tak nak jadi amanah ni tak boleh, susah. Bukan kata menega ikan, menega umrah pun tak amanah. Habang kata dekat, kena jauh. Kalau jangan janji. Kata saya tak berani nak janji, ikut hotel lah. Tapi insyaAllah tak apa je. Tak apalah. Dia habak dalam package tu. Tu tak cerita lagi minum ayak, hak meniaga ayak ni. Ayak boleh melepaskan bala. Tadi siapa tunjuk saya tu? Ayak pak tu. Baru pula keluar. Bila minum, macam-macam ni, benda hak luar biasa ni. Boleh mendatangkan rezeki. Senang ke tu? Bohong, kan? Sebab tu sebagian tokoh kata, agama itu untuk membawa manusia kepada Tuhan. Tapi berupa banyak kerana agama, manusia mendapat kemurkaan Tuhan. Jadi untuk jadi orang kedai yang amanah, menega betul, menega ikan betul, tak tipu. Orang menega ikan kan, kadang-kadang menega ikan untung badik sangat. Kita tengok ikan penuh pinggan, rupanya dia lapik gembung tu naik atas. Kita tengok, ambil ya, tuang-tuang, tengok-tengok 5 ekor. Padahal pasal apa dia buat macam tu? Dia nak kelirukan kita. Dia kata semua orang buat. Itu nak susah nak cari yang saduq. Ma hadha ya sahib at-ta'am. Nabi sebab tu Nabi, bukan Nabi duduk di masjid, duduk berzikir. Nabi berjalan, Nabi pemimpin. Nabi pergi ke pasar. Nabi masukkan tangan dalam bekas makanan orang meniaga. Nabi tengok bawah basah, atas kering. Nabi kata, ma hadha ya sahib at-ta'am. Benda apa ni wahai tuan toke kedai makan ni? Dia kata, asabadhu sama, ditimpa hujan wahai Rasulullah. Nabi kata, afala ja'altahu fawqa ta'am likay yarahu an-nas. Kenapa tak letak hak basah ni belah atas supaya orang tahu bahawasanya basah kat bawah tu? Man ghasya falaysa minna. Siapa yang menipu, dia bukan di kalangan kami. Susah orang menega ni. Tapi kalau boleh ada orang menega jujur, tak tipu, betul. Ikan baru abang, ikan ni kemarin je. Tapi bila kita tanya ikan baru abang, baru naik. Yang naik tu dia. Macam barang je kan. Kadang-kadang kita tak tahu confirm orang. Hak benda kita tak tahu. Buah elok, semua dalam elok, saya confirm. Jangan. Dalam kita tak tahu. Tapi setakat nak duk buka ni elok lah. Terus tu ada lah lapik ayat tu. Jangan tipu orang. Sebab itu nak masuk syurga bukan saja mesti sedekah banyak. Kadang-kadang tak sedekah, betul meniaga pun jadi masuk syurga juga. Maka Nabi SAW luahkan hal. Sehingga dalam hadis Nabi SAW, wa nafaqatur rajuli ala ahlihi wa zaujatihi wa iyalihi sadaqah. Dalam hadis Muslim, nafkah yang diberikan satu orang kepada keluarga dia, isteri dia, dan kepada kaum keluarga dia,
isteri dia dan kaum kerabat dia yang lain, sedekah. Awak balik bagi makan ke anak-anak, sedekah. Banyaklah benda kebaikan yang manusia ni buat. Hatta tak ada hari tu pun sedekah, dia gauli isteri dia pun sedekah. Cuma agama kata ni wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Gaulilah dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf ni maksudnya taklah sampai menyakitkan isteri, demikianlah juga sebaliknya. Dok kira ni aku nak buat sedekah, setuju tak setuju aku sedekah. Tak boleh. Walaupun benda tu ada hak kita, agama mengajar supaya wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Gaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf. Maka abwab kebaikan dalam agama ini terlalu banyak yang diajar di dalam hadis ini. Wallahu ta'ala a'lam. Azan dulu, masuk waktu ke? 2 minit. Siapa ada soalan? Apa hukum membaca suratul Fatihah ketika imam membaca surah dalam solat berjemaah subuh, maghrib dan isya? Perkara ini khilaf di kalangan para ulama. Di kalangan para ulama ada yang menyatakan bahawasanya apabila imam membaca secara jahar surah, maka kita tak payah membaca apa-apa lagi, mendengar kepada imam. Kerana Quran kata wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibaca Quran, naklah kamu dengar padanya dan kamu diam. Namun di kalangan para ulama, termasuk dalam mazhab Imam Syafi'i, menyatakan bahawasanya dibaca. Kerana ada riwayat Abdul Razak, Nabi kata jangan kamu baca la taqra'u syait illa Fatihatul Kitab. Jangan kamu baca sesuatu pun melainkan Fatihatul Kitab. Cumanya orang tak ada satu tempoh hadis mana dulu, ayat mana dulu untuk jadi nasikh dan mansukh. Maka berlaku khilaf para ulama dalam hal. Ibnu Taimiyah rahimahullah, dia sangat tak bersetuju dengan orang yang baca di belakang imam ketika imam baca jahar. Sehingga Ibnu Taimiyah dia agak macam sikit tegaslah dalam hal ni. Dia kata macam dengan kaldai yang menanggung kitab. Dia kata bahasa dia tu bukanlah dia nak hina. Bila mana orang lain baca, yang kita duk baca, kita tak pergi dengar. Habis apa tujuan untuk imam baca kuat tu? Dia nak baca kat siapa kalau makmum semua tak dengar, duk baca ayat sendiri? Jadi tak ada faedah, dia kata. Tujuan tu imam baca kuat tu supaya bukan tu imam tu nak dengar, dia dengar dan sebuah makmum juga dengar. Maka dengan itu Ibn Taimiyah tarjih dia tak payah baca. Kalau ada orang baca pun tidak menjadi masalah, kerana ia masalah khilafiyah. Kalau ada orang tak baca pun tidak menjadi masalah. Tetapi bagi rakaat yang sir, maka iaitu yang perlahan, rakaat yang ketiga bagi semayang yang jahar seperti Isya atau Maghrib, dan juga rakaat yang keempat bagi Isya. Demikian pada semayang yang sir, iaitu Zuhur dan Asar, maka hendaklah kita membaca Fatihah. Azan awak.
Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal apa soalan, pasal apa Masjid Alwi semayang gerhana baca kuat sedangkan dia waktu siang, dan dia kata Nabi baca, sahabat tak dengar? Pertama, pandangan dulu. Pandangan, ada dua pandangan di kalangan para ulama. Semayang gerhana matahari ni siang, adakah dibaca secara kuat ataupun secara perlahan? Dalam mazhab Syafi'i, dan dia baca perlahan. Dalam mazhab Hanbali, dia baca kuat. Adapun riwayat yang kata, yang disebut oleh Samurah bin Jundub, bahawasanya Nabi SAW semayang kusufi asy-syams walam nasma' lahu sautan, kami tak dengar Nabi baca tu, yang ni suara Nabi tu kami tak dengar. Riwayat ni diriwayatkan oleh Al-Hakim An-Naisaburi dalam Al-Mustadrak. Al-Hakim kata hadis ni sahih, memenuhi syarat Bukhari dan Muslim. Tetapi kenyataan Al-Hakim untuk kata hadis tu sahih, memenuhi syarat Bukhari dan Muslim, tak kuat. Sebabnya yang pertama, di dalam sanad itu ada satu orang yang bernama Tha'labah bin Abbad Al-Abdi. Tha'labah bin Abbad Al-Abdi, dia ni tak termasuk di kalangan rawi Bukhari ataupun rawi Muslim. Dia syarat nak jangan ala syurutil Bukhari atau asyurutul Muslim, maksudnya rawi itu rawi Bukhari dan rawi Muslim. Dia bukan, bahkan dia majhul. Maka dari sudut itu, maka dia hadis yang tak kuat untuk dijadikan hujah. Ada riwayat Ibnu Abbas. Riwayat Ibnu Abbas sahih di riwayat Muslim, di mana Ibnu Abbas kata, in khasafa asy-syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa qama qiyaman tawilan, fa qama qiyaman tawilan nahwan min suratil Baqarah. Telah berlaku gerhana matahari pada zaman Nabi SAW. Nabi telah semayang dengan semayang yang panjang, berdiri panjang, dengan kadar lebih kurang surah Baqarah. Kata mereka yang kata baca perlahan, dia kata, Ibnu Abbas kata dengan kadar surah Baqarah. Artinya kalau Nabi baca kuat, dia kata Nabi baca surah Baqarah. Tapi dia kata Nabi baca dengan kadar surah Baqarah, artinya Nabi baca perlahan. Itu hujah dia. Hujah ni pun boleh diandai lagi. Mungkin Ibnu Abbas duduk belakang, dia tak dengar, jadi dia tak dengar surah apa Nabi baca, dia agak saja mungkin. Sebab kenapa kita kata andai? Tak apalah, kita tak ada pandangan. Kerana ada riwayat yang sahih disebut juga dalam Bukhari dan Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi SAW kata Aisyah, shalla bina Rasulullah SAW fi kusufis syam wa jahara bil qiraati fiha. Nabi sembahyang jadi imam kami bagi gerhana matahari, dan Nabi menjaharkan, menjelaskan bacaannya. Ada ini sahih. Maka menjelaskan bacaan itu kelihatannya kuat pada sisi kita. Kita tak. Demikian itulah mazhab Ali bin Abi Talib dan sebahagian para sahabat, dan demikian itulah mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Adapun andaian bahawasanya semayang siang patut baca pelan, tak boleh. Semayang Jumaat siang tak baca kuat. Semayang raya siang malam, siang je baca kuat. Hujah tu tak boleh lah. Hujah tu kita sembang kemudian.
Yang pentingnya tu imam semayang ikutlah di belakang tu. Apa lagi? Ada soalan pasal apa kita tak semayang apa? Istisqa ke ni? InsyaAllah kita tengok macam mana. Kalau sekiranya berterusan, kita akan semayang istisqa. Ada dua keadaan yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Satunya, Nabi semayang istisqa, Nabi keluar semayang, yang kita akan terangkan nanti kemudian. Satunya ialah Nabi tak semayang, tapi Nabi tengah khutbah, orang bagi tahu supaya Nabi doa. Itu yang kita buat di dalam khutbah kita. Yang tu pun boleh. Nabi tak buat semayang hajat minta hujan. Dia semayang minta hujan ni ada khas dia. Apabila Nabi duduk tengah khutbah, satu orang bangun, "Ya Rasulullah, halakatil amwal wanqata'atis subul, fad'u lana, fad'u Allah an yaghithana." Wahai Rasulullah, habislah rosak harta benda. Tanya orang yang apa? Terputus habis perjalanan. Doalah wahai Rasulullah supaya Tuhan hujan, turunkan hujan. Dalam riwayat Bukhari itu dia kata, farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi. Nabi angkat tangan. Nabi ni dia khutbah Jumaat, dia tak angkat tangan bila doa. Melainkan ketika dalam hadis ni, apabila baginda sallallahu alaihi wasallam minta doa supaya diturunkan hujan. Baginda sebut, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, turun pada kami hujan. Ya Allah, turun pada kami hujan. Ya Allah, turun kepada kami hujan. Kata sahabat, daripada tak ada awan, ada awan. Nabi tak habis khutbah lagi, hujan turun. Hebatnya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Anas yang disebut oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Anas bin Malik kata, istasqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa asyara bi dhahri kaffayhi ila as-sama. Nabi istisqa, minta hujan. Baginda mensyaratkan dua belakang tapak tangannya ke langit. Nabi ini, ulama bincang tentang doa. Pasal ada kalau Nabi doa macam ni, tapi dalam istisqa tu Nabi doa macam ni, Nabi pusing tangan. Bukan orang kata tu nak tolak tolak bala ke. Nabi buat dalam hadis. Sebabnya pertama mungkin dia nak isyarat supaya ubah keadaan. Sehingga Al-Imamun Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim menyebut bahawasanya, maka di sisi ulama-ulama kami dalam mazhab Syafi'i dan ulama-ulama hadis juga sebahagian, Ibn Hajar Al-Asqalani juga menyebut bahawasanya kalau sekiranya minta dijauhkan bala, boleh dipusing belakang tangan menghadap ke arah langit. Kalau minta sesuatu, tapak tangan ke arah langit. Ini seperti yang disebut di dalam hadis. Jadi kalau kita tengok ada orang pusing tangan tu ketika dia berdoa minta supaya jauhkan daripada bala, ataupun minta jangan dimusnahkan negeri ataupun negara, maka yang demikian itu pernah dilakukan oleh Nabi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Apa ni? Apakah hukumnya sekiranya kita bermain badminton di Dewan Tok Kong Cina? Bayaran sewaan kod badminton tu mungkin digunakan untuk aktiviti keagamaan mereka. Adakah kita berdosa jika kita tengok, kita sewa dewan ke kita sewa Tok Kong? Kalau kita sewa dewan, jadi kita bayar harga dewan lah, tak ada masalah.
Kemana dia nak guna tu, that is not our business. Melainkan zahir, dia kata secara zahir. Kalau zahir kita elak. Satu orang dia kerja dengan kita, ataupun kita sewa kereta pada satu orang, dia mungkin bukan Islam, dia dapat duit tu dia pergi kuil, itu bukan masalah kita, itu dia punya hal lah. Tapi dia kata sila bermain di sini dan bayar ke sini untuk aktiviti keagamaan kami, itu kita kena ada direct urusan dengan tu, itu dia elakkan. Macam mana nak hadapi dengan keluarga yang masih belum Islam? Contohnya nak solat, nak masak. Kerana keluarga ada masak babi di rumah. Apa jalan penyelesaiannya? Pertama, kita jangan makanlah hak babi tu. Kita makan sayur. Kita makan ikan. Dia mak kita. Kita nak kata apa? Quran kata, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika kedua ibu bapa kamu berusaha supaya kamu mensyirikkan aku di dalam perkara yang kamu tidak ada ilmu mengenainya, jangan kamu taat kepada mereka berdua. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, berbuat baiklah kepada mereka berdua dalam urusan dunia. Kalau setiap kali jumpa keluar Islam, tak jadi masalah, kita jangan taat yang tu, tapi tang buat bagi ubat kat dia, bagi duit kat dia, bagi kebajikan dia. Hak ni semua kita kena pergi cari makan bagi. Hak ni kita buat kat dia. Dia kata hamai teman aku makan, dia makan khinzir, kita tak makan lah. Kita makan ayam. Ni dekat-dekat sangat orang Melayu ni, pinggan basuh lah. Basuh ngayak lah, tak payah ambil tanah duk pergi masuk rumah dia pula. Basuh dengan tanah untuk khinzir ini pendapat dalam mazhab Syafi'i sahaja. Bukan saya kata pendapat tu tak terpakai. Tapi di dalam hatta Al-Imamun Nawawi, dia sebut di dalam Majmu' Syarah Muhadzab, dia kata bahawasanya yang kuat, pendapat yang kukuh ialah bahawasanya khinzir ni basuh macam biasa saja. Kerana hadis tu yang kata 7 kali tu, hadis tu sebut anjing. Idza walagal kalb, apabila anjing jilat bekas kamu. Ina ahadukum falyaghsilhu sab'a marat, bekas kamu basuh 7 kali. Jadi kata Nawawi, cuma mazhab Syafi'i dia kata kalau anjing 7, babi lagi teruk. Jadi babi kena 7, itu andaian. Tapi jadi kalau kita pergi rumah mak kita, ada pinggan, kita ambil, kita basuh ngayak apa semua, pinggan bersih, kita tak makanan lain. Boleh ke tak? Boleh lah. Sebab tu kita kos di Malaysia ni kan terbang mah dan mahal sikit. Sebab dia basuh balik semua pinggan tu dengan air tanah. Tapi tak kata apa lah kan, dia mazhab Syafi'i kan. Bukan kata salah, tapi dah dia pegang kaul tu. Kalau dia main kepelih, luah lah sikit. Bolehkah kita membuat kenduri berkhatan? Berapa kali dah tanya ni? Buat kenduri tak payah kait tangan khatan tu. Cuma dah ramai-ramai kot tak mau bagi budak terkejut. Kita ni pun satu hal, orang nak berkhatan yang nak pergi berimpun ramai-ramai, nak tengok apa? Lepas tu lah tak ada lah kan. Dulu orang buat kelambu, orang berkhatan kan, lah pakai doktor dah okey. Mai seorang duk selok tengok, mai seorang duk selok tengok, bentan lah, apalah, macam-macam. Tak ada satu pasal. Anak tengok hak dia apa-apa, tengok hang sendiri lah. Jadi tak payahlah duk. Tapi kalau kita kenduri nak bagi budak tu happy, dia terkejut tadi ni, nak bagi makan ramai-ramai, tadi makan tak lalu, boleh lah. Atas dasar tu, bukan atas dasar berkhatan tu. Hukum berkhatan bagi budak perempuan, adakah dituntut? Khatan bagi budak perempuan khilaf. Sebahagian sarjana tidak bersetuju khatan untuk anak perempuan ini. Walaupun ada pendapat kata menyokong khatan ni. Tapi hadis-hadis dalam hal itu sebab lain daripada hadis Ummu Atiyah
yang mana dia lakukan, bukan Nabi suruh, dia lakukan ya. Nampak macam dibolehkan jika sekiranya tak berbahaya, tetapi tidak ada satu suruhan yang jelas untuk budak perempuan. Tambahkan kalau sekiranya boleh memberikan kesan yang tak baik. Kalau tanya saya, kalau orang tak khatan budak perempuan okey ke tak? Saya kata okey. Tapi kalau budak lelaki kena khatan. Saya hukum mengerjakan tawaf wada' selepas mengerjakan umrah. Ulama khilaf dalam hal ni. Sebahagian mereka kata bagi umrah tak ada tawaf wada'. Sebahagian kata ayat hadis Nabi itu umum, falyakun akhiru ahdihi bil bait. Hendaklah akhir keadaan dia sekali itu duduk yang akhir waktunya itu di Kaabah. Jika kita keluar daripada khilaf itu, maka tawaf wada' lah. Cumanya orang Melayu ni dia petua pelik sangat. Dan tawaf tidung tak boleh, beli ayam tak boleh, beli beg tak boleh, duduk dalam bilik tak boleh, masuk dalam ambil, dia macam-macam. Siapa terlambat sikit pergi tawaf balik, yang tu dia. Bila kita tawaf masuk kita nak keluar, apa saja urusan yang membabitkan urusan nak keluar tak mengapa. Bila nak keluar, nak heret beg, tengok-tengok barang pula tak, beg pula barang terlebih, nak kena cari beg baru, beli beg pula bubuh, boleh tak? Semuanya boleh. Lepas pada tu gaya nak keluar, tunggu bah tak main-main lagi, tunggu usah terlena pula, boleh? Tak ada masalah. Pasal kita memang nak keluar. Kalau terlena patah balik tawaf sekali bah tak main, kita terlena pakai tak balik dah. Kita suka benda susah. Macam orang hak duk fatwa, macam orang tawaf lah. Tawaf terenjak sikit macam ni orang tempuh, kena tawaf balik pula dah. Lepas tu kena unduk. Nak unduk apa? Penuh orang beribu. Tawaf dah makcik tu nak boleh satu pusingan pun mengah tak sangka dah. Ustaz kata kena pusing lagi banyak kali pula dah. Jadi kadang-kadang kursus haji ni tawaf tengok sikit lah. Jangan bagi pelik-pelik. Ada apa hukum seorang mengambil upah untuk hasil daripada orang menyuruhnya membeli suatu barang, dia meninggikan sedikit harga barang yang dia tak mengapa, ini termasuk dalam ujrah. Apatah lagi jika dia menggunakan modal dia, dia boleh mengambil. Pasal apa mahal sikit, dia kata aku pergi beli. Samalah dengan orang-orang yang jual barang, dia tentu ambil harga kos. Harga kos tu tak semesti dia belanja duit, tapi kadang-kadang tenaga dia. Allahu a'lam. Ada lagi apa ni? Baru ni ada seorang ustazah mengajar di sebelah Masjid Alwi, memberi ucapan mengatakan tu kan ni, cek tu tak apa. Orang ni, orang jahil ni, kita susah, kita tak boleh anggap kita mesti perfect dalam semua perkara. Kita nak yang perfect. Zaman Nabi merintah Madinah, munafik ada. Nabi keluar pergi perang, sebahagian balik. Semayang belakang Nabi tapi munafik. Nabi tu Nabi. Kita hak tak Nabi ni kadang-kadang macam-macam masalah ada, biasa kan. Kalau kita fikir nak serabut semua tak ada. Tapi kita fikir bagaimana nak menangani masalah-masalah yang ada ni supaya dakwah kita sampai. Jadi mufti ke jadi apa macam-macam, nak kira aduan tambah tinggi dengan kita, tak larat nak dengar aduan SMS, aduan WhatsApp, aduan beretas kan. Tapi benda nak selesai, kita semua cuba selesai. Ada orang gantung mana penceramah mana kat ni MPK tak ambil tindakan, saya mungkin terlepas pandang apa. Penceramah hak kata nak Serino Osman main negeri Kedah, Tok Adam sekali turun Kedah.
Habang kat mufti, takkan mufti nak pergi buang benda tu. Dah kita nampak MPK tak benar daripada gantung juga. Buang lah. Pasal dia gantung tak legal. Ambil buang je lah. Tak ada salah apa. Tapi abang tolong pejabat mufti buang. Saya duduk tepi tu dah tadi, abang tak buang. Tapi kalau poster rasmi, tak boleh lah awak turun. Kena tanya kebenaran dulu. Kalau orang pelekat tak tentu kalah dalam masjid, abang tengok. Kadang-kadang orang berniaga nak masuk dalam masjid ni, dia tak barang. Kempen barang apa semua. Tak boleh kempen barang dalam masjid ni. Tak usah kempen lah, kempen tempat lain. Masjid orang main. Kalau kita boleh kempen, orang lain pun boleh kempen tak? Jadi masjid jadi pasar lah memang. Oh, ni ada pengumuman. Ustaz Mat Rizal minta tentang tadika sunnah. Sesiapa yang berminat menjadi guru boleh hubungi Ustaz Mat Rizal. Ada satu tadika yang pihak dia berbincang juga dengan saya. Mereka nak buka satu tadika yang insya-Allah English, Arabic dan insya-Allah amalkan sunnah Nabi SAW dibuat di Perlis ni, dan Ustaz Mat Rizal ambil tanggungjawab ni lah, dia akan buat. Jadi siapa-siapa yang nak jadi guru tu boleh hubungi dia. Tadika Islam Sunnah ni Ustaz Mat Rizal. Nombor ni nombor dia. Kau suruh sebut nombor dia. Hai. Ni nombor dia saya bagi ni. 0195446758. Tak tidur orang duduk telefon siang malam bagi petang. 0195446758. Kod siapa nak jadi cikgu. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla rahmati kita semua insya-Allah. Terima kasih banyak. Tuan-tuan, kalau sekiranya panas ni berterusan, tapi tuan-tuan minta doa, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, supaya Allah hujankan kita. Kalau tak hujan juga, insya-Allah kita Jumaat ni kita akan doa lagi, dan lepas pada tu kita akan sembahyang istisqa. Saya tengok taklah kritikal lagi kan. Ramai duk minum cendol tepi jalan pun tengok. Duk relax, bagus juga pandai-pandai ni minum cendol. Dia pula kata bagus kat atas. Terima kasih banyak, mudah-mudahan Allah Taala rahmati kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.